A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertamanya terima kasih saudari pengacara majlis, adik Syadira ya. So yang berusaha pengarah Kolej Vocasional Balik Pulau, Tuan Haji Haruna Rasid bin Muhammad Yusof. Yang dihormati TPSA KB Balik Pulau, Cikgu Siti Aminah Syafi'i. Yang saya hormati juga Cikgu Hamzah, sahabat lama merangkap penyelaras program ya, seminar kepimpinan KB Balik Pulau pada malam ni. Cikgu Fatin, ketua unit, sahabat lama juga buat data tracer study sama-sama. Mungkin rakan-rakan pensyarah, guru-guru KB Balik Pulau dan seterusnya anak-anak pelajar lah, pemimpin-pemimpin muda yang diberi kesempatan dan ruang untuk bersama-sama dengan cikgu lah untuk kita mendengar perkongsian. Bak kata Cikgu Hamzah malam ni perkongsian dia biar santai asal sampai. Jadi cikgu cubalah menyelunaskan impian dan juga matlamat Cikgu Hamzah tu, insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam lah, selamat petang. Alhamdulillah. Jadi topik yang diberikan kepada cikgu malam ni kemahiran berorganisasi. Okey, bagus Syazmin. Okey, Alhamdulillah. Okey, thank you semua. Okey, good Aina. Jadi tajuk pada malam ini adalah kemahiran berorganisasi. Jadi secara ringkasnya, kita mula terus ya. Sebab supaya boleh masuk lah insyaAllah apa yang cikgu sampaikan ni. Kalau tak banyak masuk sikit pun okey. Jadi seperti mana yang telah diperkenalkan oleh pengacara majlis tadi, nama cikgu, Cikgu Azwar, merupakan guru kaunseling lah di Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar. Okey, jadi orang kata tak kenal maka tak cinta kan, tapi bila dah kenal menyampah pula, contohlah. Tapi mungkin lepas ni dah kenal cikgu, mungkin lebih sayang lah, kononnya lah kan. Jadi Cikgu Azwar ni siapa? Itulah persoalannya. Kenapa Cikgu Hamzah ni jemput Cikgu Azwar ni? Apa function dia ni kan? Okey ke tidak? Selama ni cikgu bertugas di Sabah dan juga baru saja berpindah ke Negeri Sembilan di Teknik Tengku Jaafar. Andai diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas. Bukan orang yang paling baik, sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Jadi, poin cikgu malam ni, walaupun anda kena paksa ya dengan Cikgu Hamzah untuk masuk ke slot ilmiah ataupun perkongsian ilmu kita pada malam ni, cuba ikhlaskan diri. InsyaAllah, penghujung sesi cikgu nanti tak dapat banyak, bila kita ikhlas, ilmu tu sampai. Biar ikhlas dahulu. Walaupun dalam keterpaksaan, kita cuba ikhlaskan diri. InsyaAllah, apa yang cikgu kongsi ni, you guys boleh praktik, boleh amalkan untuk jadi pemimpin Kolej Vocasional Balik Pulau yang lebih mantap dan berjaya. Okey, jadi pada malam ini, dengan cikgu tahniah, cikgu ucapkan kerana diberi peluang ataupun diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Satu untuk anda dapat bersama-sama lah dengan cikgu untuk join slot Cikgu Hamzah. Cikgu Hamzah dah plan program ni lama, dia buat yang terbaik. Tapi kalau orang kata apa, kita dah merancang, Tuhan yang menentukan. Tapi pada malam ni anda semua dapat masuk bersama-sama dengan cikgu untuk dengar perkongsian ni. Jadi tahniah dan gunalah kesempatan ni sebaik mungkin. Kita fokus, kita sharing dua hala dan sebagainya. Ada persoalan boleh terus tanya, gunakan ruangan chat dan sebagainya tu. InsyaAllah kita sama-sama bantulah untuk you guys jadi pemimpin yang lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Jadi perkongsian cikgu pada malam ni cikgu bahagikan kepada 4. Sangat simple. Pertama sekali cikgu akan buat pengenalan. Kedua cikgu akan bagi tahulah apa itu organisasi. Ketiga cikgu akan menjawab soalan siapa dalam organisasi. Dan keempat bagaimana nak memantapkan organisasi. Okey. Jadi dekat bawah tu cikgu ada tinggalkan nota kecil. Kalau you guys boleh baca dan nampak, jangan tinggalkan cikgu bersorangan. Cikgu ni nervous. Ya. Cikgu Hamzah dia kenal cikgu. Cikgu ni seorang yang nervous. Jadi cikgu tak suka bercakap seorang-seorang. Dia macam takut je, macam sendu. Dah lah hidup pun seorang kan. Cikgu Hamzah dia berdua di rumah. Cikgu ni seorang-seorang. Jadi kalau you guys pada malam ni pun tinggalkan cikgu seorang-seorang, sedih lah. Jadi bersama dengan cikgu pada malam ini, insyaAllah selama 1 jam ni kita gunakan yang terbaik untuk kita berkongsi maklumat dan pendapat. Betul, you never talk alone ya. Okay, selalunya you never walk alone. Tapi it's okay. Okay, jika semua dah bersedia, soalan yang pertama daripada cikgu. Kenapa saya jadi pemimpin? Okay, cikgu akan pilih orang yang bertuah daripada 70 yang hadir ni ya. So, sebelum cikgu pilih lah, ada sesiapa yang nak menawarkan diri dahulu. Dia nak cerita dengan cikgu, kenapa dia jadi pemimpin. Tak kisahlah dia pemimpin apa. Ada siapa yang nak berkongsi? Saya, okay Syazmin, silakan. Kalau tak nak buka mic, boleh tulis di ruangan chat je Syazmin. Cikgu boleh tolong bacakan. Okay, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Tujuan saya nak jadi pemimpin sebenarnya dalam saya nak memimpin ni sebenarnya saya dalam masa yang sama saya sebenarnya nak membaiki diri sendiri. Dalam waktu yang sama saya membantu orang lain, dalam waktu itu juga saya ingin memperbaiki diri sendiri menjadi seorang yang lebih baik. Supaya dalam masa saya membantu orang tu, insyaAllah saya dapat mengenal pasti kekurangan diri sendiri. Dengan peluang tu mantapkan apa yang kurang pada diri sendiri, memperbaiki apa yang kurang. Okey, terbaik Syazmin. Jadi poin dia untuk baiki diri ya. Jadi sebelum tu boleh cikgu tahu Syazmin ni daripada organisasi mana? Majlis Exco Kolej Kediaman. Majlis Esko Kolej Kediaman. Diploma tahun kedua ke? Belum, baru CJ Vocational. Oh, okey. Okey, terima kasih Syazmin. Thank you. Okey, jadi poin daripada Syazmin satu, dia jadi pemimpin sebab dia nak baiki diri. Okey, daripada Esko Kediaman. Seterusnya mungkin ada daripada MPP ada? Ada. Okey, silakan. To gain experience. Nama cikgu. Oh, Siti Aimi tadi to gain experience untuk dapatkan pengalaman. Okey, bagus. Daripada mana Siti Aimi? MPP ke? Ya. Okey, good. Okey, betul. Okey, seterusnya. Ada lagi yang nak kongsikan? PRS mungkin? Ada PRS dalam ni? Saya. Okey, silakan. Saya join sebab saya dipimpin sebab saya nak bandingkan diri untuk bercakap di hadapan. Komunikasi. Okey, PRS. Okey, jadi terima kasih atas jawapan-jawapan dan telah dikongsikan oleh pemimpin-pemimpin kami balik pulau. Jadi dekat sini cikgu boleh nampak lah antara poin yang telah dikongsikan tadi. Pertama, dia nak baiki diri. Kedua, dia nak pengalaman. Dan yang ketiga, dia nak komunikasi. Okey, yang ini cikgu akan sentuh seterusnya. Okey, sebelum cikgu pergi kepada jauhnya lagi, cikgu nak tahulah kekuatan kita pada malam ni. Cikgu tahu pada malam ni dihadiri oleh 4 organisasi yang berbeza. Betul Rakan MPP. Rata-rata rakan MPP. Kalau boleh seorang ataupun ketua dia boleh cerita kat cikgu berapa ramaikah ahli rakan MPP ni? Berapa bilangan dia? Ya, saya. Fakihah. Okey, Fakihah, berapa orang ahli-ahli anda di Majlis Esko Kolej Kediaman? Kalau majlis perwakilan pelajar ni kami ada 25 ahli. Kalau macam rakan MPP ni kami ada 11 je ahli. Oh, 25 dan 11 lah untuk MPP dan rakan MPP. Okey, thank you Fakihah. Nice. Fakihah ni YDP Ya, saya. Oh, okay, good. Okay, good. Seterusnya, so kita dah tahu dah kekuatan ahli itu berapa. Sebenarnya dia pergi kepada poin cikgu yang nombor 1. Apa itu definisi organisasi? Okay, macam yang Yugas bagi tahu tadi kan, semualah rakan MPP ada 11, MPP ada 25, PRS ada 15. Bermaksud organisasi ni adalah sekumpulan manusia, lebih daripada 2. Yang berstruktur, yang mengumpul tenaga ataupun mengembleng tenaga dan idea untuk mencapai matlamat yang sama. Itu adalah organisasi. Organisasi itu adalah sekumpulan manusia yang mana kita tukar idea, kita sharing tenaga, kekuatan, fizikal, mental untuk kita capai matlamat yang sama. Macam MPP, dia berkumpulah 25 orang, dia fikirlah idea, dia fikirlah kekuatan dia untuk mencapai matlamat MPP lah. PRS pun sama, 15 orang, dia berkumpul idea dan kekuatan untuk dicapai matlamat PRS. Jadi semua organisasi ada matlamat dia tersendirilah yang dia nak capai. Jadi secara asasnya, struktur organisasi ni you guys memang dah tahu. Kita ada satu yang dekat atas, dia akan jatuh ke bawah. Yang satu ke atas ni biasanya kita panggil dia daripada kepala lah. Kalau dalam MPP mungkin YDP. Betul Fakihah? YDP kan? Okey, kalau PRS mungkin presiden ataupun pengerusi. Kita ada nombor 1. So daripada struktur yang atas tu dia pergi turun dan turun. Macam dalam unit kaunseling Cikgu Hamzah pun dia ada ketua unit. Ketua unit dia adalah Cikgu Fatin. Jadi itulah, kecuali di atas-atas ni ada pengurusan dan pihak pentadbiran lah, TPSA, pengarah dan sebagainya. Okey, jadi struktur organisasi biasanya 2 lah. Yang atas tu dia ke bawah. Ataupun dekat sebelah tu cikgu bagi simbolik dia gambar serigala. Kalau juga pernah dengar, serigala ni ketua dia duduk dekat belakang. Orang tua yang ataupun yang sakit yang berada di depan orang tua pula. Serigala tua dan serigala yang sakit dia letak di depan, tengah-tengah geng-geng muda. Yang belakang ni adalah ketua. Tujuan dia sama je. Sama ada you guys di atas ataupun di belakang, ketua ni dah bermaksud dekat sini satu je. Dia dah boleh tengok semua. Jadi tak kisah struktur macam mana yang you guys nak. Siapa yang pegang nombor 1 ataupun kita panggil sebagai pemimpin tu, besarlah tugas dia. Kalau you guys boleh nampak gambar kat situ, daripada 1 dia bercabang, membesar ke bawah kan.
So maknanya walaupun dia seorang tapi dia berat. Berat tugas dia, besar. So layak ke? Mampu ke? Itu persoalan dia lah yang kita kena huraikan satu persatu. Jadi secara asasnya, organisasi UGAS, apa yang UGAS masuk ni lah, Rakan MPP, Majlis Esko Kolej Kediaman, MPP dan juga PRS ni adalah organisasi-organisasi pelajar yang ada wujud di Kolej Kediaman Balik Pulau. Yang mana organisasi ni dah menyediakan ruang dan peluang untuk anda. Ruang dan peluang untuk apa? Macam yang kawan kita cakap tadi. Satu, untuk dia baiki diri. Dua, untuk dia dapatkan pengalaman. Ketiga, untuk dia belajar komunikasi. Organisasi MPP ataupun PRS ataupun semua ni lah, dia dah sediakan ruang dan peluang untuk UGAS dapat apa yang UGAS nak jadi MPP. Persoalan cikgu, UGAS cari tak ruang tu? UGAS cari tak peluang tu? Sebab ruang dan peluang ni dah disediakan. Kalau UGAS tak ambil dan tak cari, takkan jadi. Memang kita nak impen kita jadi MPP, cikgu saya nak tambah pengalaman dan sebagainya. Tapi Cikgu Hamzah, contohlah kan, cikgu gunakan Cikgu Hamzah lah sebab cikgu kenal Cikgu Hamzah kan. Cikgu Hamzah ni dia dah hulur tangan, dia dah buat macam-macam. Tapi kalau UGAS MPP pun sambil lewa, tak menyambut tangan Cikgu Hamzah, jadi tak? Wujud tak peluang tu? Peluang telah diwujudkan, tetapi kalau pelajar sendiri yang tak grab peluang tu, itu akan jadi satu permasalahan lah. Sama ada perlu ataupun dapat ataupun tidak. Apa yang UGAS nak sepanjang UGAS jadi pemimpin. Jadi pergi kepada poin cikgu yang kedua lah. Siapa yang dalam organisasi tu? Itu kalau cikgu tunjuk gambar cikgu dengan Cikgu Hamzah kan. Kami dah kenal lama. Jadi cikgu pun dengan Cikgu Hamzah dulu dalam organisasi yang sama. Jadi hubungan dia rapat sampai sekarang. So begitulah. Disebabkan organisasi cikgu berjaya bawa Cikgu Hamzah ni ke Bandung dan juga ke Krabi, Thailand. Ini pengalaman kami lah sewaktu kami dalam organisasi yang sama. Cikgu sajalah selit. Jadi siapa dalam organisasi? Bila kita cakap tadi organisasi adalah sekumpulan. Jadi secara tak langsung, ini besarnya cikgu show off sikit lah. Ini organisasi kami yang dahulu lah kan. So kekuatan cikgu 23 orang. Ketua kena tahu berapa ahli organisasi dia. Supaya dia boleh bantulah anak-anak buah yang lain. Jadi yang dalam organisasi awak lah. Awak semua adalah ahli-ahli organisasi. Sama ada awak masuk organisasi itu berdasarkan pilihan raya MPP, awak menang, awak masuk pilihan raya dan awak menang, ataupun awak menghadiri temu duga dan awak dapat jawatan tu. Ataupun awak buat permohonan, kemudiannya terpilih, dilantik secara rasmi, menerusi watikah pelantikan, ataupun awak terpaksa jadi. Banyak cara. Tapi tak kisahlah awak masuk macam mana, awaklah pemimpin. Awak dah berada dalam organisasi. Nak tak nak, awak dah dapat gelaran pemimpin tu. Sebab kata orang, alang-alang dah masuk, biar perform. Alang-alang dah jadi MPP, buat je sehabis baik. Alang-alang dah jadi PRS, buat sehabis baik. Sebab dah masuk. Contohlah kan, kita ambil contoh yang kedua, temu duga, permohonan, ataupun pilihan raya MPP. Yang ini biasanya tiada istilah paksaan. Sebab UGAS sendiri yang ambil borang permohonan tu, UGAS sendiri yang isi dan UGAS memang berminat untuk jadi pemimpin. Jadi bila kita dah berminat ataupun UGAS sendiri yang ambil dan sebagainya, sepatutnya semangat itu UGAS kena bawa berterusan sampailah ke hujungnya, barulah organisasi UGAS akan jadi sebuah organisasi yang mantap, yang dapat membantu pengurusan kolej. So itu yang kita nak lah. Jadi bila kita bercakap pasal pemimpin ni kan, sememangnya dia satu tugas ataupun amanah yang sangat-sangat besar. So bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan bahagian awak sebagai seorang ahli organisasi tersebut. Sebab apa cikgu cakap? Cikgu cakap tadi semua orang adalah ahli organisasi. Jadi tak kisahlah jawatan awak apa pun dalam MPP tu, tak kisahlah jawatan awak apa pun dalam PRS tu, tak kisahlah jawatan awak apa pun dalam rakan MPP tu, awak adalah pemimpin ataupun ahli organisasi. Apabila kita menjadi ahli organisasi, nak tak nak, semua orang kena menjalankan tugas masing-masing. Barulah organisasi tu boleh bergerak maju ke depan. Kita tak nak ada ahli-ahli organisasi kita tertinggal ke belakang. Kalau kita nampak dia seorang je menyelah kan. Yang lain tu kelam. Tak nampak, malap. Tak nak. Organisasi yang terbaik bila kita semua-semua buat kerja kita sehabis baik. Kalau saya dapat portfolio Dewan Makan, saya akan buat portfolio saya sehabis baik. Supaya Dewan Makan kami balik pulau lebih meriah, lebih aktif dan sebagainya. Tak kisahlah portfolio apa pun yang diberikan kepada kita, kita kena buat tanggungjawab tu sehabis baik.
Itu adalah tugas pemimpin yang sebenar. Sebab kita dah ambil amanah tu. Nak tak nak kita kena laksanakan amanah tu sehabis yang mungkin. Sehabis baiklah. Jangan mengalah dan berhenti sekerat jalan. Kepimpinan bukan sekadar jawatan. Ianya adalah tindakan. Untuk membuktikan anda pemimpin yang baik, kita akan tengok daripada tindakan anda. Kalau cikgu boleh selitkan sikit pasal PDPR. Kalau you guys seorang pemimpin dalam PDPR sepatutnya kan, you guys orang pertama antara yang terawal masuk kelas. You guys yang selalu respon dengan soalan ataupun permintaan guru. You guys kena tunjuk contoh yang baik. Kepimpinan adalah melalui tindakan. Itu yang kita tengok. Kita tak nak dengar daripada mulut je. Oh cikgu, saya MPP. Tapi dalam kelas you guys tidur. Contoh. Bukan you guys lah, cikgu tahu. MPP ataupun pemimpin KV balik pulau ni cemerlang. Tak ada kes-kes yang macam ni. Cikgu tahu yang itu. Cikgu pastilah. Contoh di luar sana lah macam tu. Okey, jadi dekat sini cikgu ada utarakan 9 personality ataupun tugas seorang pemimpin yang patut you guys belajar sepanjang proses you guys diberi peluang menjadi ahli organisasi. Pertama sekali adalah menentukan matlamat. Yang ini bukan sahaja orang yang nombor 1. Bukan sahaja YDP, bukan sahaja Presiden PRS, walaupun mereka perlulah menetapkan matlamat PRS dan MPP secara umum kan, secara besar. Yang ini pun terjadi kalau you guys pegang portfolio yang kecil. Contohlah you guys pegang portfolio Esko, apa yang ada? Esko Kebajikan. So bawah Esko Kebajikan ada juga ahli-ahli dia. So nak tak nak, you guys pun dah jadi seorang pemimpin yang perlu menetapkan matlamat. Kalau you guys dengar tadi, matlamat ni diperlukan adalah untuk menjadi you guys punya hala tuju organisasi tu. Okey, macam tadi YDP kan, saudari Fakihah ya tak silap cikgu. Okey, saudari Fakihah dia cakap ahli dia ada 25 orang. Fakihah kan, Fakihah jaga 25 orang ni, cikgu yakin lah 25 orang ni dia personality dan juga perangai yang berbeza, betul ya? Dia datang daripada kursus yang berbeza, umur yang berbeza. Jadi susah ni nak kontrol, betul tak Fakihah? Ke senang je Ya, nak betul kontrol? cikgu. Betul ya? Betul Okey. cikgu. Jadi senang, jadi susah. 25 orang, 24 orang tu kan kita nak kawal susah. Dia berlatar belakangkan berbeza. Sebab secara asas ni manusia tu dilahirkan berbeza-beza, tak ada yang sama. Tetapi dalam perbezaan tu kita kena cari titik persamaan. Dekat sini titik persamaan dia Fakihah adalah matlamat MPP. Kalau Fakihah boleh tanamkan matlamat MPP kepada semua ahli-ahli MPP yang lain, MPP Fakihah akan jadi yang terbaik. Organisasi Fakihah akan jadi yang terbaik. Sama juga dengan PRS, sama juga dengan Esko Kediaman, sama juga dengan rakan MPP. Matlamat itu nombor 1. Kalau semua orang berpegang dengan matlamat yang sama, you guys akan buat kerja dengan baik. Walaupun you guys berbeza pendapat, walaupun you guys datang daripada latar belakang yang berbeza. Tetapi kita pegang dengan matlamat. Sebab nak tak nak kita tahu amanah kita dan kita nak capai matlamat kita. Okey, matlamat kita apa Fakihah? MPP. Kalau cikgu boleh tanyakan sikit Apa matlamat MPP? Kalau bukan Fakihah mungkin ACU Fakihah nak tolong? Ada? Ya, matlamat MPP Assalamualaikum. Assalamualaikum. Matlamat MPP kami macam satu ni, yang pertama macam nak merapatkan semua satu organisasi tu. Lepas tu nak membantu murid-murid, para pelajar KVBP, macam tu lah. Okay, nice. Terima kasih Fakihah. Good. Jadi saja macam tu. Oh, okay. Bagus. Jawapan yang tepat. So ini perform. Sebab tu cikgu cakap MPP KV balik pulau ni dia ada kelas yang tersendiri. Tahniah cikgu ucap. Bagus ya. Banyak ceramah yang cikgu bagi, kadang-kadang ada MPP yang masih confused tugas dia. Cikgu suka jawapan yang nombor 2, membantu rakan-rakan yang lain. Itu adalah tugas MPP yang sebenar. You guys adalah suara pelajar. You guys bawa dulu suara pelajar ke pihak pengurusan. You guys adalah perantara dan juga jambatan di antara pelajar-pelajar KVBP dengan pihak pengurusan. Jadi betul. Jadi matlamat itu, cikgu tak risaulah. So memang mantap. Okey, tahniah ya Fakihah dan juga MPP dan juga semualah yang lain. Yang seterusnya, pemimpin. Pemimpin adalah perlu dan akan menjadi juru cakap. Macam yang ada tadi saudara Syazmin sorry cikgu salah nama ke? Yang dia sebut dia nak belajar berkomunikasi tu. Yes, di sinilah betul. Dalam organisasi inilah you guys akan diberi ruang dan peluang untuk you guys ambil
peluang untuk menjadi jurucakap. Sebab semua pemimpin ni, dia mewakili organisasi masing-masing. You guys nak tak nak, you guys kena ataupun diasah untuk berkomunikasi. Tetapi you guys kena ingat, komunikasi ni dia terbahagi kepada dua. Komunikasi lisan dan juga bukan lisan. Yang ini you guys kena jaga-jagalah. Kadang-kadang kita pantau bukan daripada komunikasi lisan semata-mata. Komunikasi bukan lisan pun. Itu yang cikgu cakap tu. Perbuatan, perlakuan dan tindakan you guys semuanya akan dipandang. Maaf. Apabila menjadi seorang pemimpin nanti. Okey jadi boleh belajar dengan Cikgu Hamzah nanti dengan mana-mana penyelaras itu. Ambil peluang. Janganlah bila Cikgu Hamzah offer kan. Okey, siapa yang nak bercakap di depan perhimpunan? Bagi SU lah cikgu. Bagi YDP lah cikgu. Biar presiden je lah cikgu yang buat. Tidak. Sebab tu cikgu cakap, organisasi ni dia menyediakan ruang dan peluang. You guys kena ambil ruang dan peluang tu untuk you guys menjadi jurucakap. Kalau Cikgu Hamzah offer, Cikgu Fatin offer something, you guys orang pertama yang grab. Ambil peluang tu. So jangan malu. Kalau you guys nak belajar, you guys kena ambil. Kita belajar daripada apa yang kita buat. Bukan belajar daripada apa yang kita tengok. Dia lambat masuk. Jadi ambil pengalaman tu. Kat mana lagi you guys nak ambil pengalaman kan? Di sinilah, di organisasi yang disediakan oleh Cikgu Hamzah ni lah peluang you guys untuk you guys ambil pengalaman. Okey, seterusnya pemimpin adalah kompas ataupun hala tuju dan juga moral. Kompas ni, cikgu simbolikkan dia. Selalunya kita tengok kompas, kita tahu arah tuju. Dan biasanya kita tengok kompas, kita tahu panduan. Oh, lepas ni nak pergi mana? Oh, sekarang ni arah dia ke mana-ke mana. Samalah dengan pemimpin. Pemimpin bermaksud dia akan selalu dipandang oleh orang lain untuk menjadikan contoh ikutan. Sebab tu MPP bila kita dah jadi, bukanlah cikgu kata kan, bukanlah MPP lah, maknanya pemimpin yang lain lah. Bila you guys memegang jawatan, sesuatu jawatan di sekolah, sesuatu jawatan di kolej, sama ada PRS, Esko Kediaman dan sebagainya, you guys sekarang dah menjadi pandangan orang lain. Orang dah tengok. Jadi bila orang pandang, orang akan buat penilaian. Oh, dia ni MPP. Oh, dia ni PRS. Dan sebagainya. Jadi, bila you guys menggunakan ruang dan peluang yang telah diadakan dalam organisasi-organisasi ni, insya-Allah dia dapat membantu you guys untuk jadi yang lebih baik. Saling ingat mengingatilah antara satu sama lain. So you guys kena ingat, you guys menjadi panduan dan hala tuju dan contoh ikutan rakan-rakan yang lain lah. Yang seterusnya, penyelesai masalah dan kreatif. Bila kita menjadi pemimpin, nak tak nak kita tetap akan dirujuk untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Yang ini tanggungjawab yang paling ketara yang seorang pemimpin kena buat. Ayat yang cikgu paling suka cerita pada MPP cikgu kan? Kalau you guys nak jadi artis, bukan MPP. Bukan pemimpin. Artis dengan pemimpin berbeza. Kalau you guys jadi pemimpin sebab you guys nak popular, disukai ramai, ataupun banyak adik-adik muda bagi DM-DM, bagi ayat-ayat cinta, bagi surat-surat dan sebagainya, itu salah. Sebab bila kita jadi pemimpin, kita pembuat keputusan. Dan keputusan yang kita buat kadang-kadang bukan keputusan yang popular, yang disukai dan diterima ramai. Itu susah bila jadi pemimpin. So you guys kena tahu risiko tu. Dan sebagai seorang pemimpin pelajar, you guys kena tahu limitasi. Limitasi pelajar tu tahap mana. Kadang-kadang ada pemimpin pelajar ni, dia cuba selesaikan masalah-masalah yang bukan masalah dia. Masalah tu sepatutnya pihak pengurusan, cikgu ataupun pihak pengurusan sekolah yang patut selesaikan. Tetapi kadang-kadang ada pemimpin pelajar ni, dia tak tahu limitasi dia. Jadi seorang pemimpin yang baik, you guys kena tahu limitasi you guys di mana. You guys masih lagi ada sistem sokongan. You guys ada pihak pengurusan yang terbaik. You guys ada cikgu-cikgu penyelaras yang terbaik. Gunakan mereka untuk mendapatkan khidmat nasihat dan juga bantuan. Okey Dan seterusnya adalah pengagih sumber. Pengagih sumber ni, sumber tu bermaksud dia banyak lah. Sumber-sumber maklumat yang you guys dapat ataupun tugasan-tugasan dalam sesuatu organisasi. Bila jadi pemimpin, untuk mengelakkan daripada you guys burn out ataupun you guys rasa you guys tak seronok dah nak jadi seorang pemimpin. So you guys kena elakkan benda-benda macam tu. Cara yang paling mudah adalah you guys boleh organisekan, susun, agihkan tugas-tugas tu dengan bijak dan saksama. Jangan target satu orang. Dia saja yang kena buat. Kalau ada apa-apa, dia saja yang kena buat. Kalau ada apa-apa, dia saja yang kita cari. Tidak. Kita bersikap adil. Jadi pemimpin kita bersikap adil. Kalau kita ketua, bawah kita ada 24 orang,
selaku ketua kita kena pastikan 24 orang ni ada peluang yang sama untuk bercakap di depan. Itulah tugas-tugas kita sebagai seorang pemimpin. 24 orang ni kena pandai buat kertas kerja. 24 orang ni kena pandai buat laporan. 24 orang ni kena pandai bercakap dengan Tuan Pengarah, Tuan Haji. 24 orang ni kena pandai bercakap dengan Puan TPSA dan sebagainya. So itu. Cara itu kita akan belajar dan you guys akan jadi pemimpin yang baik dan organisasi you guys akan lebih berkembang. Sebab semua orang dia buat tugas dia dan organisasi tu dia akan lebih maju. Tak ada yang penat, tak ada yang tiba-tiba tengah tahun jumpa Cikgu Hamzah nak letak jawatan dan sebagainya. Kita nak elakkan perkara-perkara yang berikut yang macam itulah berlaku. Seterusnya, yang keenam, pemimpin ni dia seorang pemberi maklum balas dan juga proaktif. Proaktif ni macam mana? Maklum balas ni apa? Kami tak nak tahu cerita-cerita bawang-bawang tu kan. Cikgu tahu tak si dia ni couple dengan si dia ni? Cikgu tahu tak semalam saya nampak si dia ni dekat KFC. Yang itu memanglah kadang-kadang bila ada mood bawang tu kita pun nak tahu jugalah kan bila masuk mood sinetron tu. Tapi bukan itu. Maklum balas ni sebabnya adalah you guys pemimpin pelajar, you guys dekat dengan pelajar. Jadi seharusnya you guys tahu apa yang pelajar perlukan, apa yang pelajar inginkan dan apa isu dalam kalangan pelajar sekarang yang perlu you guys bawa ke pihak atasan. Itu function you guys, pemberi maklum balas dan juga proaktif. Proaktif ni macam mana? Proaktif dia simple. You guys tak perlu disuruh. You guys kena come out dengan idea. Macam tu. You guys kena tahu, sekarang kan tiba-tiba kalau dulu belajar dalam kelas, buat program dekat sekolah, menarik, semua program dalam dewan, boleh naik bas, boleh pergi tu, duit pun ada, boleh jumpa Tuan Haji Pengarah bila-bila masa, boleh jumpa Cikgu Hamzah di unit counselling. Sekarang tiba-tiba kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19. Semua orang kena duduk rumah, semua orang kena pandang phone je macam cikgu sekarang kan, bercakap dengan phone je. So, pendekatan dia dah berbeza. PDP pun dah berbeza secara dalam talian. Jadi, pemimpin-pemimpin yang lain buat apa? Tunggu saja. Kan? Kalau Cikgu Hamzah kata A, baru buat A. Kalau Cikgu Fatin kata B, baru buat B. Kalau cikgu yang lain penyelaras kata C, baru kita buat C. So tak nak. Pemimpin yang baik dia kena proaktif. You guys dah tahu, kita sekarang dalam PDPR. Oh, jadi PDPR ni macam saya sendiri. Saya pelajar. Saya stres lah PDPR ni kena bangun awal pagi dan sebagainya. Buat kajian. Kajian keberkesanan PDPR kelas di waktu pagi. Ini contoh bukan kena buat contoh. So, apa lagi aktiviti? Kalau sebelum ni kan you guys cakap, alah cikgu MPP sebelum ni best lah. Dia boleh pergi lawatan. You guys boleh anjurkan juga lawatan secara maya. Pergilah bayar Zoom Melaka tu RM7. Buatlah hari Sabtu kan. MPP 24 orang. You guys je tak payah ajak cikgu ni. You guys nak bonding sesama you guys kan. 25 orang. Bayarlah ke Zoom Melaka tu RM7. Boleh lawatan ke Zoo Buaya secara maya. So maknanya dia tak ada sekatan. Kreativiti dan juga proaktif anda tu dia terserah pada anda je. Nak ke tak nak? Itu nombor 2. Boleh ke tak boleh nombor 2. Sekarang ni yang first you guys kena jawab. Nak ke tak nak? So kalau semua memainkan peranan yang baik, dia laksanakan tanggungjawab dia sebagai pemimpin, setiap orang menjalankan tugas dia, organisasi you guys ni akan jadi organisasi yang paling diingati. You guys kena dengar terutama yang cikgu bagi kepada pelajar-pelajar di VM2 lah. You guys selepas ni akan keluar. Ada pelajar di VM2 betul dalam ni. You guys akan keluar sama ada you guys akan menyambung pelajaran ataupun bekerja ataupun you guys akan menjadi usahawan lah. Matlamat qualificational 3. So, kalaulah you guys pilih untuk bekerja. Pengalaman dalam organisasi dah berbeza. You guys dah masuk organisasi yang lebih matang. Organisasi pelajar dah tak ada. Siapa yang sambung belajar, kemungkinan jika ada rezeki dan peluang, dia akan masuk. Dia akan sambung juga organisasi dia di tempat belajar. Macam cikgu dengan Cikgu Hamzah lah, berjumpa di tempat belajar. Organisasi yang sama di tempat belajar. Jadi kita jumpa di sana. So dia ada peluang lagi. Bagi yang tak ada peluang, di sinilah untuk you guys asah bakat. Ambil, cari ruang dan ambil peluang tu. Supaya semua ni you guys boleh guna untuk masa depan you guys. Semasa bekerja, semasa sambung belajar dan semasa you guys menjadi usahawan. Banyak nilai tambah dia. Ya? Kalau you guys menjadi pemimpin di sekolah, percaya cakap cikgu, di luar nanti banyak sangat nilai tambah dia yang you guys boleh amalkan. Okey, seterusnya. Berikutnya adalah pemberi motivasi.
sebagai seorang pemimpin, terutama dalam suasana PDPR ni, nak tak nak you guys kena bantu guru-guru dan rakan-rakan yang lain, guru-guru pensyarah-pensyarah yang lain sekiranya ada rakan-rakan kita yang mengalami masalah, yang dah mula stres ataupun kemurungan, ataupun dia terkena bencana, ataupun dia ada masalah, ataupun wallahualam lah, kemungkinan dia positif dan sebagainya, emosi dia dah tak stabil. Jadi kita sebagai seorang pemimpin yang mungkin dekat dengan dia ataupun berada dalam kelas yang sama dengan dia, kita harus membantu dia, bagi motivasi, dan juga kita kena utarakan, rujuk dia kepada yang pakar-pakar lah, Cikgu Fatin, Cikgu Hamzah, dan seorang lagi cikgu kaunselor, Cikgu Izzati. Maaf cikgu tertinggal. So, rujukkan kepada yang pakar, you guys kena bantu. Itu salah satu tugas pemimpin juga yang perlu diingati. Dan bila kita jadi YDP contohnya, ataupun Presiden PRS, ataupun Ketua Esko Kediaman, ataupun rakan MPP dan sebagainya, bila kita ada anak buah, nak tak nak, bila dia buat tugas dengan baik, kita harus puji dan motivate. Itu perlu dan sebagainya. Okey, berikutnya, dua yang terakhir, melatih pemimpin pengganti. Ini penting. Pelajar-pelajar cikgu selalu tekankan. Cikgu akan ingat organisasi ataupun batch organisasi tu, contohlah PRS tahun ni 2020 atau PRS 2019 ataupun MPP 2020-2019, kalau dia dapat melatih pemimpin pengganti, maknanya dia berjaya tinggalkan cikgu satu legasi. Bermaksud untuk tahun depan cikgu tak perlu promote. Ramai yang datang beratur, minta borang nak jadi MPP, minta borang nak jadi PRS, minta borang nak jadi Esko Kediaman. Itu adalah pemimpin yang baik, barulah organisasi you guys meninggalkan kesan yang baik. Sebab apa? Sebab mereka tengok betapa seronoknya jadi MPP, betapa indahnya jadi PRS, betapa bergunanya jadi Esko Kediaman. Dia jealous. Oh, kalau aku jadi MPP, mungkin aku dapat belajar benda-benda macam ni. So, you guys berada dalam organisasi ni, you guys dah ada peluang. Rakan kita juga. Rakan MPP dan sebagainya itulah. So, maknanya, you guys dah ada satu peluang, you guys kena gunakan sehabis baik. Kalau you guys menjalankan tugas masing-masing, yes, you guys dapat inspire yang lain, akan berjaya tinggalkan legasi. Itu yang cikgu nak. Itu yang Cikgu Hamzah inginkan, mungkinlah. Dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah menghormati dan bersedia untuk belajar. Baiklah, menjadi pemimpin ni, pertama sekali kita kena humble. Kita tak boleh rasa yang kita ni kan, memang kita dah tahu serba-serbi, ataupun kita tak tahu tapi kita senyap dan sebagainya. Tidak. You guys kena bermula dengan kosong. Macam yang kawan-kawan kita jawab tadi tu kan, kenapa dia jadi? Satu, dia nak belajar, dia nak baiki diri. So, kalau you guys nak belajar, you guys kena beranikan diri. Selalu bertanya. Setahu cikgu tidak ada lagi pensyarah ataupun mana-mana guru ataupun mana-mana pensyarah dia marah kalau you guys bertanya. Tak ada. Jadi rujuklah. Kalau you guys tak selesa dengan pensyarah, rujuklah mantan-mantan MPP, senior-senior MPP yang lepas mungkin. Senior-senior PRS. Dulu you guys buat apa? Macam mana nak buat benda macam ni? Tak ada. Tak salahnya. Tapi lebih elok, lebih rujuk, jumpalah penyelaras tu. Cikgu, saya macam ni, boleh tak macam ni dan sebagainya. Tak ada salah. Yes, betul nasi lemak. Betul. Begitulah. Jadi you guys kena dapatkan. Kena beranikan diri, dapatkan jawapan, dapatkan soalan. Kalau ada persoalan, dapatkan jawapan kepada persoalan tersebut. Jangan malu bertanya. Saling menghormati antara satu sama lain, itu membezakan you guys antara pemimpin, antara satu sama lain. Okey, cukup 9 personality yang cikgu boleh sharing. Malu bertanya, sesat jalan. Betul. Nama sedap ya, Eman Chefko. Okey, bagus. Betul. Malu bertanya, sesatlah jalan. Kalau you guys tak tertanya, gelaplah organisasi you guys tu. Tak nampak masa depan. Jadi gunakan penyelaras you guys yang baik ni. Penyelaras dah yang terbaik. Ada ramai penyelaras ni. Ada Cikgu Hamzah, ada Cikgu Fatin, ada Cikgu Izzati, ada penyelaras rakan MPP, penyelaras Kolej Kediaman, penyelaras MPP dan sebagainya. Jadi gunakan mereka. Tanya kalau tak faham. Propose something. Cikgu, kalau kita buat aktiviti macam ni, okey. Propose tu janganlah mulut kosong. Datang terus dengan kertas kerja. Confirm. Penyelaras juga terdiam terus lepas tu. Baru dah cakap, oh MPP batch ni kan, organisasi tahun ni, mantap lah. Macam tu. Okey. Seterusnya, part yang terakhir. Okey, macam mana kita nak memantapkan organisasi kita?
Organisasi yang mantap adalah organisasi yang berjaya meninggalkan bukti dan kesan. Bukti ni dari mana? Daripada 4 itulah yang cikgu bagi gambar. Daripada cara you guys buat surat rasmi, daripada you guys buat kertas kerja, daripada laporan program yang you guys tinggalkan, dan macam mana you guys dokumentasikan filing-filing you guys. Dekat situ je kita boleh menilai. Sebab kalau you guys dah letak jawatan nanti, kita tak akan panggil lah. Tolong panggil Fakihah, betang balik apa dia buat. Tak. Kita akan tengok you guys punya dokumentasi. Apa yang you guys buat? Berapa laporan kewangan? Berapa bajet yang MPP dah guna untuk tahun 2020? Dan berapa kita kena bagi untuk 2021? Semua tu apa yang you guys tinggalkan. Jadi organisasi yang mantap adalah organisasi yang berjaya, yang terbaik buat semua ni. Yang mana Cikgu Hamzah nanti dia akan sediakan slot khas lah untuk you guys. Akan ajar macam mana nak buat surat rasmi, akan ajar macam mana nak buat kertas kerja, laporan program, dan juga akan ajar macam mana sistem filing lah. Yang maknanya kalau dekat KV kita kena ikut KJK lah, kita kena ikut sistem kualiti yang ada tu. Surat rasmi ni kenapa dia penting? Sebab surat rasmi ni mewakili you guys sebagai sesebuah organisasi. You guys hantar keluar. Jadi surat rasmi itu ibarat pengganti diri. Takkanlah dalam surat rasmi ada typo ataupun guna bahasa SMS, kan? Jadi itu penting. Surat rasmi sangat penting. You guys kena belajar cara nak buat surat rasmi. Kertas kerja sangat penting. Tambah-tambah waktu sekarang, kertas kerja ni kita nak tengok. Di sinilah kita nak bezakan antara pemimpin yang berkualiti dengan pemimpin yang belum lagi capai tahap yang kita perlukan. Kita nak tengok macam mana you guys boleh buat kertas kerja tu yang impak dia besar. Impak dia besar, yang boleh menyeluruh, yang tidak membazir waktu, masa dan tenaga. Itulah kertas kerja yang terbaik, dan juga laporan program dan macam mana juga dokumentasi. Ini semua Cikgu Hamzah akan ceritakan secara detail nantilah. Tapi kalau malam ni cikgu boleh kongsikan sedikit mengenai kertas kerja. Cikgu tekankan dekat kertas kerja sebab selalunya kertas kerja ni adalah isu utama, halangan. Aduh, malas lah nak buat program sebab kena buat kertas kerja. Penat lah. Kertas kerja simple sahaja. Tetapi dia berbeza setiap organisasi. Setiap organisasi dia ada format dia yang tersendiri. Jadi you guys kena follow lah format yang telah ada di College Vocational Balik Pulau. Follow kertas kerja yang senior-senior sebelum ni dah buat, mantan-mantan sebelum dah buat. Follow saja format dia. Tapi lazimnya semua kertas kerja dia ada benda-benda ni. Pertamanya dia ada pengenalan dan tujuan. Pengenalan tu mesti ringkas dan padat, tak perlu melerik. Dan tujuan tu mestilah tujuan kertas kerja. You guys nak apa kertas kerja ni? Nak dapatkan duit ke? Nak dapatkan sumbangan luar ke? Ataupun nak dapat kelulusan pengarah sahaja? Kena jelas. Apa tujuan kertas kerja tu dibuat? Seterusnya objektif program ataupun asas pertimbangan. Yang ini biasanya you guys main copy paste dekat internet. Salah. Yang ini you guys kena tulis betul-betul sebab di sinilah asas pertimbangan pengarah ataupun TPSA untuk dia luluskan kerja you guys. Jadi sini you guys kena tulis. Apa objektif? Tujuan you guys nak buat program macam ni? Apa yang murid-murid dapat? Apa yang pelajar-pelajar akan dapat? Dan objektif tu mestilah boleh dicapai. Jangan tulis objektif yang susah dicapai. Jadi dekat situ kita akan tengok, oh adanya program ni, budak boleh dapat macam ni. Adanya program ni, pelajar boleh dapat macam ni. Begitu. Itu cara untuk kita tulis objektif dan juga asas pertimbangan. Seterusnya butiran program. Dalam kertas kerja biasanya menjawab semua soalan ni lah. Menjawab apa? Program ni pasal apa? Siapa? Siapa yang terlibat? Bila? Kena ada tentatif program dan di mana? Kena ada semualah. AJK pelaksana, semuanya kena ada dalam kertas kerja. Dan yang paling penting adalah anggaran perbelanjaan dan pendapatan. Sebab apa? Sebab kita nak tengok, you guys nak buat program apa? You guys buat program macam ni, you guys minta RM5,000. Berbaloi ke? Apa justifikasi kita nak bayar RM5,000 untuk program you guys? Sebab itu kertas kerja dia memainkan peranan yang amat penting. Dan last kali biasanya kertas kerja kita ada pengesahan. Pengesahan inilah yang ada kelulusan. Kalau pengarah kata diluluskan, dengan kertas kerja tu lah you guys boleh bawa ke Cikgu Hamzah. Cikgu, paperwork saya dah lulus. Cikgu bagi saya duit sekarang. Macam tu contoh. So bila dah lulus, bolehlah buat program dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah contoh kertas kerja yang cikgu kongsikan dan sebagainya. Start ya skrin tu. Mungkin bergerak kan? Okey, so ini adalah contoh kertas kerja. Yang belah kanan tu adalah daripada Negeri Sembilan. Cikgu sekarang dah berpindah organisasi. Ada 2 organisasi. Negeri Sembilan dan juga Sabah. Kalau di Sabah, dia suka dengan muka depan. Kalau di Negeri Sembilan,
bos cikgu cakap tak perlu muka depan. Terus je dengan kertas kerja dia dan sebagainya. So dia ada perbezaan. So maknanya format tu berbeza ikut organisasi masing-masing. Jadi you guys kena follow lah. So ini sepintas lalu contoh kertas kerja. Dan akhirnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan perkongsian cikgu tentang kemahiran berorganisasi pada hari ini. Pertama sekali kita dah usik. Kenapa you guys jadi pemimpin? Cikgu dah dapat jawapan lah. Ada yang nak belajar, ada yang dapatkan pengalaman, ada yang nak belajar komunikasi dan sebagainya. So bila you guys dah kenapa, cikgu dah usik apa itu organisasi. So organisasi adalah sekumpulan yang bergerak secara teratur untuk mencapai matlamat yang sama. Matlamat dia apa? Untuk dicapai kenapa itulah tadi. Dan siapa? Saya adalah ahli organisasi. Walaupun bermula dengan AJK. Walaupun you guys rasa kan, alah cikgu, saya ni pelengkap je. Saya ni AJK Dewan Makan je. Tak ada apa pun. Tak. Kalau you guys dah diberi jawatan, dah diberi exco dan you guys ada portfolio, you guys adalah pemimpin. You guys adalah ahli organisasi. Nak tak nak, you guys pun kami pandang. You guys pun kami tengok. Sebagai pemimpin. Jadi semua kena mainkan peranan. Tak ada istilah YDP je yang kena jaga. YDP je yang kena jawab. Tak ada istilah yang macam tu. Semua orang yang terpilih yang menerima surat watikah pelantikan, you guys adalah pemimpin College Vocational Balik Pulau. So by hook or by crook, alang-alang dah jadi pemimpin, you guys kena laksanakan amanah ni sebaik mungkin. Ambillah ruang. Carilah ruang, ambillah peluang untuk you guys belajar something daripada pengalaman dalam organisasi ini. Bagaimana you guys kena sedar akan amanah dan memainkan peranan mempertingkatkan ilmu dan kemahiran. Bila you guys ada ilmu, ada kemahiran, you guys boleh bantu organisasi you guys untuk jadi yang lebih baik. Dan akhirnya, bila? So cikgu doakan bila kita berjumpa, you guys akan jadi seorang pemimpin yang cemerlang, pemimpin yang terbilang. Dan semoga kita jumpa nanti kan. Mungkinlah, tak tahulah bila kan. Mungkin minggu depan cikgu dengar MPP KB Balik Pulau mencipta sejarah, mencipta fenomena. Tak tahulah bila suatu hari nanti PRS KB Balik Pulau mencipta sejarah, mencipta fenomena. Itu yang cikgu nak. You guys kena mula daripada sekarang untuk you guys betulkan balik. Apa-apa yang you guys rasa ada something yang perlu diperbetulkan, gunalah hikmat. Penyelaras-penyelaras, bantuan-bantuan. Organisasi ni organisasi you guys. You guys yang cipta jalan dia. Jadi, kalau you guys rasa nak bahagia, you guys rasa nak happy-happy, you guys kena create peluang tu sendiri. Bukan Cikgu Hamzah, bukan orang lain. You guys yang kena create. Kalau nak rapat bonding macam cikgu dengan Cikgu Hamzah, sampai sekarang kita boleh bekerjasama, berjumpa Cikgu Hamzah daripada Terengganu, cikgu daripada Pahang, berjumpa di Serdang. Waktu jumpa Cikgu Hamzah dulu, datang kurus Cikgu Hamzah. Macam tu. Sebiji kurus macam kopok lekor. Dia datang bertenggek-tenggek dekat situ. Macam tu. Untuk pengetahuan semua, macam yang Syadira sharing tadi, cikgu merupakan presiden Cikgu Hamzah lah. Cikgu Hamzah adalah penolong SU. Dia nombor 5 bawah cikgu. So, dia kurus ni. Tapi dia adalah cikgu punya orang kuat lah. Jadi cikgu banyak terhutang budi dengan cikgu Hamzah ni sepanjang cikgu belajar 4 tahun dalam organisasi yang sama. Ini yang you guys boleh buat. Ini cerita dan pengalaman cikgu dengan Cikgu Hamzah. You guys pun boleh buat cerita dan pengalaman you guys supaya 5 tahun lagi Cikgu Hamzah tak perlu panggil cikgu dah. Teknik Tuanku Jaafar ni buat apa jauh-jauh datang. Cikgu Hamzah boleh gunakan you guys sahaja. Pemimpin-pemimpin yang dah dilahirkan dalam slot cikgu pada malam ni. You guys pula boleh berkongsi kepada anak-anak. Pada anak-anak pula. Kepada adik-adik pelajar nanti. Cepat sangat anak tu kan. Okey, kepada adik-adik pelajar. You guys pula kongsi. Tak perlu dah nak panggil cikgu jauh-jauh. Sebab you guys dah jadi pemimpin yang baik, you guys boleh berkongsi. Berkongsi pengalaman, enjoy lah sementara ada dalam organisasi ini. You guys akan lebih cemerlang. Cikgu doakan yang terbaik. Jadi itu boleh tengok, cikgu sharing sikit ada gambar Cikgu Hamzah. Belum ya? Jadi daripada cikgu, sekian, terima kasih. Tahniah kerana anda semua berjaya menemani cikgu hingga ke akhirnya. Kalau ada soalan, boleh tanya. Tapi biasanya penjelasan Cikgu Azwar ni dia mantap. Kalau cikgu tanya ada soalan tak, semua cakap, tak ada cikgu, faham. Cikgu ni memang seorang penceramah yang hebat, kacak, bergaya, comel, semua ada.
Jadi biasa kalau cikgu Sokong. tanya soalan tak? Oh, sokong Oh, terima kasih. Jadi itu organisasi cikgu dengan Cikgu Hamzah lah. Yang 6 tu kami 6 orang berada di atas lah. Presiden, timbalan presiden 1, 2. Cikgu ada 2 orang penolong kiri kanan. Jadi cikgu arah je. Tugas cikgu mengarah je. Tak adalah. SU 1, SU 2 dan juga bendahari 6 orang. Dan kami pun bersungguh-sungguh lah. Pergi ke wedding Cikgu Hamzah bersama isterinya Puan Nadiah tu di Terengganu ya. Gigih datang. So disebabkan organisasi itulah hubungan kami ada. Jadi you guys pun boleh buat benda-benda macam ni. Organisasi macam ni yang you guys patut aim. Organisasi macam mana saya nak amalkan. Pemimpin macam mana saya nak jadi. Akhirnya dia akan membentuk peribadi dan personality you guys. Daripada organisasi inilah dia membantu. Percayalah cakap cikgu, tidak rugi. Join organisasi-organisasi yang ada di KB Balik Pulau. Tambah-tambah juga ada barisan pentadbiran dan juga barisan penyelaras yang terbaik di KB Balik Pulau. Cikgu Hamzah dengan usaha dia pada malam ini buatkan slot untuk anda. Cikgu Fatin, Cikgu Izzati, penyelaras MPP, rakan MPP, penyelaras Esko Kediaman dan juga disokong oleh TPSA dan juga pengarah. You guys dah ada semua. Sekarang ni semua dah hulur tangan. You guys je nak sambut ke tak nak tangan diorang. Kalau you guys rasa tak proaktif, tak nak lagi, susahlah. Sebab semua peluang telah diwujudkan. So, cabaran cikgu, sambutlah peluang yang telah disediakan tu. Buatlah organisasi you guys, organisasi yang mantap supaya suatu hari nanti cikgu dapat dengar cerita-cerita ataupun berita-berita yang menggembirakan. Cikgu doakan yang terbaik untuk semua. Cikgu mohon maaf anda kata ada salah silap, terkurang di mana-mana. Terima kasih kepada Cikgu Hamzah, Cikgu Fatin, Urusetia dan juga pihak pengurusan College Vocational Balik Pulau kerana sudi menjemput lah. Minta maaf jika ada kurang, terkasar bahasa dan sebagainya. Dan yang terakhir cikgu doakan agar pemimpin-pemimpin College Vocational Balik Pulau lebih bersemangat, lebih proaktif dalam melaksanakan tugas masing-masing supaya organisasi College Vocational Balik Pulau lebih cemerlang, lebih gemilang dan lebih terbilang. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu serahkan balik kepada pengerusi majlis. Terima kasih.